Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya kita diberikan lagi ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan alhamdulillah berpagi-pagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seawal 4:30 pagi kita melaksanakan salat qiyamul lail. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadah yang kita tunaikan berpagi-pagi tadi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan untuk tazkirah subuh lah ya, kalau kuliah subuh kok jadi panjang. Selalu kalau kuliah ni mau 1 jam. Ni sampai kita kata syuruk lah ya. Tazkirah peringatan apa untuk subuh kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berada dalam bulan Syaban. Kita nak masuk pertengahan nisfu Syaban, tak berapa hari lagi. Hari ini 13 dan 13 Syaban, 2 hari lagi kita masuk pertengahan Syaban. Dan selepas dari pertengahan Syaban ni makna kita dah hampir, dah dekat dah dengan Ramadan. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau duduk bulan Rajab, kita Allahumma barik lana fi Rajab. Dah kita masuk Sya'ban, kita terus dengan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ramadan tu hak ditunggu-tunggu. Walaupun kita kata tak banyak hari dah, 15 hari lagi ya. Cuma bila apa tu kita tak tahulah ya, adakah kita sampai ke tidak. Sebab itu kita berdoa wa ballighna Ramadan, agar sampailah kita dalam bulan Ramadan. Kerana kita sedia maklum pada tahun lepas Ramadan kita bukan kita tak puasa. Cuma Allah Sayyidina Muhammad kerana pandemik ini COVID-19 tahun lepas ni, nak sembahyang berjemaah di masjid tak boleh, tarawih pun tak boleh ya. Tarawih di rumah masing-masing. Masa tu stay at home, rumah belakang. Fardu pun rumah, tarawih pun rumah. Fardu boleh ni apa tu AJK masjid 4 orang ya. Dan hal lain semua di rumah. Tu tahun lepas. Tahun ni alhamdulillah kita dikhabarkan boleh melaksanakan tarawih berjemaah. Cuma penjarakan lah ya. Boleh jadi malam pertama tu rapat pas ke tangga sana. Itu dah kena jarak semeter. Kalau dulu hak rapat pun pas keluar tu dah. Kita pun hak di masjid pun kita pening kan.
Maksud pening sebab kita nak meraihkan semualah, termasuk muslimin muslimat kan. Malam pertama ni kita sedia maklumlah, kerana kita sebut semangat. Itu pas 3 malam kurang balik. Mula-mula malam pertama, kedua, ketiga, kemudian dah slow kurang dah. Hak mula-mula semangat tu alhamdulillah. Cuma momentum dari semangat yang mula tu kan. Sebab itu kalau kita tengok orang sprinter, pelari picu, dia maintain tu. Kalau semangat hak awal ada, kita tengok sprinter awal tu dia picu kan. Kemudian tengah mari slow, hujung lagi slow. Dia kena momentum daripada awal lagi. Kalau kata hak 100 meter lebih kurang ya. Kalau 400 meter, kalau awal lagi dia press dah 50 meter lembek lagi 350 meter. Mana dia kena, Allah Muhammad kena maintain tu ya. Jadi kita pagi ni Qiyamul Lail ni sebagai momentum ya, alhamdulillah ya. Penganjuran Qiyamul Lail dalam bulan Syaban ni untuk apa hari nak Ramadan, mana momentum mula-mula kita ya. Kemudian kita tu lah, kalau tak mampu hari ni pagi ni Qiyamul Lail ni, pagi esok kita bangun lagi pula. Kalau tak mampu untuk 4:30 pagi nak sembahyang sunat tasbih, Allahumma salli ala Muhammad, sembahyang tahajud kan. Kerana tidak semua orang dapat melaksanakan tasbih secara persendirian, sendiri-sendiri. Tasbih ni berat ya. Ada satu cerita diceritakan oleh Allahumma salli ala Muhammad, ustaz yang menguruskan jenazah. Jenazah ni Allahumma salli ala Muhammad, dikhabarkan bahawa ia amalan dia tasbih, solat sunat tasbih tiap hari. Masya-Allah, tabarakallah kan. Kita tahajud pun terkejut ya, selalu nak tasbih 4 rakaat 2 salam kan. Mau minimum masa pun dalam setengah jam. Setengah jam tu dia kata kita baca pun cepat, tasbih pun cepat kan. Dalam 30 minit, cepat-cepat pun 20 ke 20 minit kan. Dikhabarkan bagaimana mayat ni, jenazah ni, kita ringkaskan kan. Jenazah ni kerana disebutkan bahawa dia orang luar, bukan Malaysia. Jadi nak kena proses, nak keluar tu, dia kena disimpan dulu dalam peti mayat. Dikhabarkan tak silap 60 hari 2 bulan dalam peti mayat tu. Dia maklumlah, beku lah kan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diceritakan oleh ustaz yang mengurus ni, sebaik saja nak dah dapat dah proses apa semua, dah boleh dah urus dah selepas 2 bulan ni, maka dia tarik peti mayat, maka terkejutlah dia. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad, duk alam peti mayat ni beku lah kan. Tapi jenazah ni Allah Subhanahu wa taala pelihara daripada beku, seperti mayat yang baru. Wahab 2 bulan duduk dalam peti kan. Maksud kalau buka peti tu mana beku lah, tapi tak beku. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu peristiwa kata pelik lah kan. Pelik yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hambanya yang soleh kan. Yang disebut sebagai perkara pelik tapi tidak mustahil. Qadikul adat, pelik, mencari adat. Pelik tak pelik? Pelik kan. Pasal duduk dalam peti beku. Kalau kita simpan ayam dalam peti beku, duduk 4 beku. Duduk sehari kita kata, sehari 2 hari beku, keras dah lah. Kita buka-buka tarik, tak beku. Pelik. Kita pun pelik ni ayam. Kita nak sebut ayam lah. Tak pelik apa, rupanya off kadang memang tak beku. Contohlah kan. Ni pelik pasal memang mayat lain, maksudnya peti-peti lain itu beku macam biasa. Kerana Allah pelihara, sebab apa? Inilah kita sebut. Kerana usaha dia, kerana kepatuhan dan ketaatan dia, amal soleh dia tu. Kita sebut betul lah, nak melaksanakan tasbih tiap-tiap hari ni, Masya Allah, tabarakallah, perlu kepada mujahadah yang begitu tinggi tiap-tiap hari ni. Jadi khabarkan oleh kawan dia lah. Dia selepas apa tu, hak sebelum tu tak tahulah. Kemudian
Selepas melihat perkara-perkara pelik ni, maka ditanya, rupanya amalan dia yang selain tu tak tahulah. Yang menjadi amalan dia tu Allahumma salli ala Muhammad, solat sunat, tasbih. Tu masya-Allah, tabarakallah. Kalau kita mampu tiap-tiap hari, buat lah. Kalau tak mampu, sekurang-kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Tak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Alhamdulillah. Kalau kata hak sembahyang tadi tu, sekali dah kan seumur hidup. Kalau hak dulu apa tu, hak tahun lepas tak buat kan, pasal tak ni program apa Ramadan tu tak boleh. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka itu semua kita sebutkan kelebihan yang Allah beri kepada hamba-Nya yang soleh, yang melaksanakan amal soleh, memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kehidupan kita di dunia ini adalah tempat untuk beribadah. Tempat beribadah. So kita hidup ni kita boleh beribadah. Mati tak boleh dah. Mati saja putus dah hubungan kita dengan dunia. Yang kata in qata'a amaluhu, terputuslah amalan dia. Kan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat. Bila mana matinya seorang anak Adam, terputuslah amalannya illa min salat, melainkan 3. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. 3 hak tak terputus, iaitu mengalir lagi sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang sentiasa mendoakan kebahagiaan untuk mak ayah dia. Baik, 3 ni. Ini pun mari perbezaan pandangan ulama. Iaitulah bagaimana sampai tak sampai. Kan, kita duk buat tahlil, kita baca sedekahkan Fatihah, doa, Yasin dan sebagainya, sampai dah sampai. Baik. Maka menurut kepada hadis tadi sampai. Yang terputus, yang kata hak yang berpegang kepada tak sampai, terputus dah. Mati dah, terputus dah. Sampai ke mana? Yang terputus menurut hadis tersebut in qata'a amaluhu, kembali kepada si mati. Amalan si mati. Orang mati boleh bangun sembahyang lagi tak? Tak boleh dah. Orang mati boleh bangun baca Quran lagi tak? Tak boleh dah. Puasa tak boleh dah. Amalan orang mati dah tak boleh buat amalan dah, melainkan daripada yang hidup. Ya. Ataupun yang 3 tadi ni, Allahumma salli ala Muhammad, ketika dia hidup ada bahagian dia. Kan? Sedekah jariah yang mengalir lagi. Dia melakukan kebaikan, Allahumma salli ala Muhammad, dia infak fi sabilillah, waqaf dan sebagainya, maka mengalir lagi walaupun dia mati. Atau ilmu yang bermanfaat. Tuk guru dulu duduk karang kitab, sampai ke hari ini kita baca dan baca. Ini mengalir sampai kepada tuk guru yang karang kitab. Demikianlah ilmu yang sampai. Dan juga anak yang soleh. Demikian juga Allahumma salli ala Muhammad, doa, bacaan hadiah kepada si mati. Yang terputus adalah amalan si mati. Itu pandangan kita. Amalan si mati yang terputus. Mana mati tak boleh dah. Tak boleh sembahyang dah, tak boleh puasa dah, tak boleh dah segala-galanya. Yang sampai kepada dia Allahumma salli ala Muhammad daripada yang hidup. Yang hidup ni kita nak doa siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita kawan-kawan berdoa bagi hadiah, apa tu bacakan, apa tu hadiahkan Fatihah, Yasin dan sebagainya sampai. Kan? Kalau tak sampai Allahumma salli ala Muhammad, kita lalu ke kubur tu tak perlu bagi salam apa. Kan? Lalu ke kubur kan, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirati ala arwahihi. Ya Allah, turunkanlah rahmah kepada ahli kubur ni. Wal maghfirati ala arwahihim, beri ampun kepada ruh-ruh semua. Mana Allahumma salli ala Muhammad sampai daripada yang hidup. Yang terputusnya adalah amalan si mati. Jadi ketika hidup ni Allahumma salli ala Muhammad, tempat kita nak memperbanyakkan amal soleh. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ni uji kita lah. Kan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahawa sungguhnya pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada perkara rasa takut, minal khauf wal ju', lapar, wa naqsu minal amwal, sedikit harta, wal anfus, hilangnya wasamara, sedikit daripada makanan, buah-buahan boleh kita makan. Wa basyiris sabirin, dan khabarkanlah, berita gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, apabila dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dalam kehidupan kita ni, kita diuji dan diuji. Pandemik COVID-19 ni pun juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita masih lagi taat kepada perintah Allah. Kalau dulu awal COVID kita kaum muslimin tidak dibenarkan solat fardu Jumaat, kan? Oh, masa tu isi marah habis ni. Oi, pasal apa masjid tutup, Jumaat tak boleh apa dihalang lah masuk dalam sembahyang Jumaat, kan? Tapi di lah ni mari buka, tak ramai, tak penuh pun masjid. Macam mana? Hak boleh jadi kita sebut ujian tu dia jadi mari keselesaan. Masuk kita kata kadang pada orang kaum muslimin lelaki dah lama dah dia tak pergi Jumaat sehingga dia berasa tak ada apa. Waliyadzubillah ni. Ni kalau kata masjid kalau dulu penuh dengan rapat, hari ni dengan jarak, tak penuh tak. Maksud kalau kata rapat tu kalau dulu kita kata penuh masjid dengan rapat, sepatut kalau jarak tu sepatutnya melimpah. Mana kata banyak, patutnya ramailah, apa tu penuhlah kawasan masjid. Tapi pun tak penuh. Mana hak ni, mana hak ni. Boleh jadi keadaan yang tadi. Kerana ada tu ujian tu. Ujian dengan sebab dah jadi kebiasaan. Sepatut hadirlah hati kita. Hak masa tutup dulu, tak boleh Jumaat dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Mari hak buka ni, kita nak tergolong dalam golongan yang dapat sembahyang Jumaat. Kan memanglah awal tu bubuk dulu. Mula kan 60 orang. Bergaduh pula. Pasal apa aku tak dapat, kawan ni dapat, bergaduh dulu. Kan? Kalau ni buka dah. Kan? Buka dah. Dia kena mari awal sikit lah. Mari lambat tutup pagar, atau sembahyang luar pagar. Aduh. Kan? Luar kawasan masjid. Apa? Ada sembahyang di jalan raya, tepi nu lagi. Ni haru belaka. Kan? Pasal dia Jumaat ni kena berjemaah, kena dalam kawasan. Luar sikit tak apalah, luar terus daripada pagar, baik balik sembahyang Zuhur lah. Tu kan. Pasal Jumaat ni bukan perkara yang kita apa tu, kerana dia ada yang disebutkan solat Jumaat ini iaitu wajib berjemaah. Kalau solat fardu tak wajib berjemaah. Kalau tidak sah jemaah pun solat tu masih sah. Kalaupun tidak sah berjamaah tu, solat tu masih sah. Tu. Tapi kalau Jumaat, Allahumma salli, tidak sah jamaah, yang ni sembahyang ni tak sah jamaah, maka secara automatiknya Jumaat pun tidak sah sebab ia kena berjamaah. Tu. Imam niat imam, makmum kena niat makmum. Kalau makmum tak niat makmum, aku tak suka tu imam ni, baik aku sembahyang seorang, tak niat jadi makmum. Tapi sembahyang Jumaat ada sah. Boleh tanya makmum sembahyang Allahumma salli ala Muhammad sembahyang Zuhur. Tapi menurut hukum fiqh dia tak boleh ikut. Kadang dia duduk dalam jamaah, aku tak suka tu imam ni. Bukan Jumaat lah. Allahumma salli ala Muhammad solat fardu contoh. Tak suka tu imam. Maka dia tak niat makmum. Tapi dia ikut pergerakan. Pasal dia duduk dalam saf. Allahumma salli ala Muhammad. Ini salah dari sudut kaedah fiqh. Rosak sembahyang dia. Kalau dia duduk dalam saf, dia nak ikut imam kena niat. Dia nak ikut pergerakan tu kena niat jadi makmum. Tak apa tak niat jadi makmum, jangan ikut pergerakan. Ikut betul kita punya sembahyang. Walaupun duduk dalam saf dan sebagainya. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dalam solat subuh tadi saya baca ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni khalifah atas muka bumi. Mula ayat 30 sampailah
Itu perjalanannya Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia pertama, tuan kita mula-mula. Maka daripada situ pengajaran yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita ni. Kerana dalam kehidupan kita, kalau kisah panjang tu, semuka surat tu banyaklah. Allah beri kita macam-macam, kan? Kalau Allah sebut dalam ayat Allahumma salli ala Muhammad, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahawa Allah nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Allah cipta Nabi Adam ni sebagai khalifah, nak jadikan kita ni, umat manusia ni, sebagai khalifah. Walaupun awal Allahumma salli ala Muhammad, uskun anta wa zawjukal jannah, walaupun awal daripada perjalanan Nabi Adam dan Hawa ni dalam syurga mula-mula, kan? Kemudian dengan godaan daripada iblis, kan, yang mana Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah. Allah beri, Allah uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, minumlah, makanlah segala apa yang ada dalam syurga ni. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hak mana mu nak dapat, ambil makan. Cuma bagi larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir pokok ni. Fatakuna minadh dhalim. Kalau kamu hampiri dia, tergolong kamu dua orang dalam kalangan zalim. Baik. Maka itu dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pengajaran dalam ayat tersebut, bahawa dalam kehidupan ni kita diberi macam-macam. Maksud kita kata Allah beri pelbagai nikmat dalam kehidupan. Dalam masa yang sama ada perkara yang Allah larang. Cuma yang Allah beri ni, masya-Allah, tabarakallah, banyak. Yang Allah larang sikit dia. Akan tetapi dalam kehidupan kita, kerana bersama dengan kita ni ada musuh kepada kita, iaitulah iblis, syaitan, yang sentiasa mencari ruang dan peluang nak merosakkan kita. Walaupun dalam sikit yang dilarang, dalam hak sikit inilah iblis cuba, syaitan cuba nak merosakkan kita dalam sikit. Dan dalam sikit ni semua kita maklum belaka dah. Perkara yang dilarang hak sikit-sikit ni, zina, judi, minum arak, menagih dadah, semua, curi merompok, semua kita tahu belaka ni adalah perkara yang dilarang. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, masih ada yang melakukan. Kerana tu daripada syaitan. Semua tahu belaka ni dilarang. Tapi kenapa masih lagi ada yang melakukannya? Atau perkara ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah, tapi kenapa masih ada lagi yang meninggalkan perintah Allah? Walaupun sikit ya Allah perintah, bukan banyak pun. Walaupun sikit je yang Allah larang, bukan banyak pun. Kan? Kalau dalam perkara makan minum, banyak benda kita boleh makan. Banding sikit yang dilarang. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara yang lain semua, dalam lelaki dan perempuan, Allah syariatkan menikah. Tapi ada orang dah menikah dah, tapi berzina juga lagi. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana dalam kehidupan kita ada syaitan. Yang Allah peringat dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Perjalanannya Nabi Adam adalah satu kita sebutkan pengajaran kepada kita ni, cucu-cucunya Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan hidup kita ni, mula kita lahir sampai kita kembali kepada Allah. Tetapi Allah ajar di hujung ayat yang kita baca, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kerana manusia ini Allah ciptakan bersifat dengan sifat lemah, lupa, lalai, leka, alpa. Maka kadang-kadang ada melakukan kesilapan, kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan, boleh jadi terlanjur dan sebagainya. Maka Allah beri peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, seperti yang Allah ajar dalam ayat itu. Kerana kehidupan kita begitulah. Kita ni manusia biasa, lemah, ada buat salah, ada buat silap.
Maka jalan kita iaitulah kembali kepada Allah, bertaubat. Itu dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan sama manusia, tak boleh tidak, kena selesaikan, kena minta maaf dan sebagainya. Kerana kalau sekiranya tidak, perkara itu akan dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti, yang disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa nanti pada hari akhirat akan ada orang dalam kalangan umat Muhammad yang disebutkan sebagai muflis. Al-muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Al-muflis min ummati, Nabi sebut muflis dalam kalangan umatku, iaitu dia datang pada hari akhirat nanti dengan solat dia, sembahyang, wa siyamin, puasa, wa zakati, semua ada. Tetapi dalam masa yang sama, masuk subuh pula. Buat apa main subuh dia? Syuruk. Kita buat apa? Syuruk kan 7.30, kalau ikut ni 7.30 dan kurang 10 minit baru nak cerah. Apa waqad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa akala mala hada. Ada hubungan dia dengan orang ni tak beres. Ada dia mengatur orang, caci maki orang, hina orang, tuduh orang, fitnah orang, apa pun, pukul orang, makan harta orang. Satu lagi, pandai berhutang, tak ada nak bayar. Waliyadzubillah. Pasal kata, oh tak apa ni, bawa akhirat ni. Bawa akhirat. Nanti bawa akhirat, kalau hutang RM2, bukan bayar dengan RM2. Semua segala ni dikira hutang. Nanti di hari akhirat akan dibayar hutang. Dan bayar hari akhirat bukan dengan RM2. Bayar nanti di hari akhirat dengan amal soleh. Sekarang sepah mati saja, yang bernilai kepada si mati adalah amal dia. Hal lain tak ada nilai belaka dah. Harta kekayaan dia tak ada nilai apa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ahli keluarga dia tak ada nilai dah kepada dia bila yang mati tu. Kan? Apa tu disebut yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazah ke kubur tu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarga dia, harta dia dan juga amalan dia. Apa tu? Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Maka akan balik selepas disimpan dia, dikebumikan dia, akan balik 2, tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Maka selesai dikebumikan, baliklah segala apa tu ahli keluarga dia, harta dia balik. Wa yabqa, yang kekal bersama dengan dia adalah amalan dia. Mula mati yang bermanfaat, yang berguna kepada dia amalan dia, sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dihisap dan sebagainya. Maka disebut muflis tadi itu kenapa? Kerana walaupun dia awak mari amal soleh ni, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Muflis kenapa? Kerana ni dari sudut kehidupan kita dalam dunia ni, kita kena jaga semua hubungan. Pasti hubungan dengan Allah tu kena beres lah. Betul-betul kena jaga tu. Kemudian dengan manusia kena jaga. Bukan setakat dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kena jaga. Dengan binatang kena jaga. Bukan boleh tak ketahuan. Bawa kucing ambil muka, tumbuk muka kucing. Contoh, kucing curi ikan. Siang ikan pi apa dengan iPhone bunyi, dia kat iPhone. Cakap lebih kurang 2-3 minit, tengok tak ada ikan. Tengok kucing duduk makan sedap lah. Contoh. Oi geram kita. Ambil tumbuk muka kucing. Oh kesian kucing tu. Kucing tak salah apa, kita yang salah. Jadi kita dah melakukan kesalahan tu. Kita dah menganiayai pada binatang. Binatang tak salah apa. Kerana binatang tidak menanggung dosa. Sama juga budak-budak kecil tak ada salah apa. Kerana dia tidak menanggung dosa. Kata hak dera apa semua tu kesalahan. Kalau rotan untuk mendidik tu dibenarkan. Malah Nabi ajar kan, hak 10 tahun.
tak mayang rotan. Rotan tu pun kena ada sebab. Bukan suka-suka melok syuk. Oh, sial kat anak. Oh. Sikit punggungan saja-saja rotan. Tak boleh. Tu nama dia. Tak betul. Kan? Boleh tapi ada dia punya ni. Dengan rotan. Bukan pipi lempar pun pelanting kawan tu. Pun tak betul juga. Ada satu video klip. Ayah ni duduk semayang kat anak dia duduk main tu duduk dengar lapor semua tepi ni. Ayah ni tak usyuk aku semayang. Berhenti semayang pergi lempar anak ni. Contohlah. Pun tak kena juga. Kan? Dia ada kaedah dia belakang. Baik. Berbalik kepada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kita dalam kehidupan di dunia ni. Yang pertama adalah sebagai ibadah. Untuk ibadah. Untuk beribadah kepada Allah. Selain daripada al-khilafah sebagai khalifah, al-imarah nak mengimarahkan, nak mengurus kehidupan kita di atas muka bumi. Semuanya adalah tanggungjawab. Yang paling utama adalah ibadah tu. Karena hak ibadah inilah yang akan kita sebut tadi, kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada hak yang kata muflih tadi. Kerana ada kesalahan banyak dengan orang, jadi amal soleh dia ni akan dibayar sebagai bayaran hutang segala. Ya. Buat salah orang, apa semua ni, mengata orang, caci maki, fitnah, pukul apa semua ni, ambil harta orang, samalah. Dikira hutang dan dibayar dengan amal soleh. Dan nanti di hari akhirat yang menjadi nilainya adalah amal soleh. Bayar. Sehingga kan disebutkan dalam hadis tersebut, sampai habis amal soleh. Walhamdulillah. Makna boleh jadi banyak sungguh. Banyak sungguh. Kalau hari ni ya boleh jadi kerana hak yang kata bersebar dengan media sosial. Masuk satu fitnah. Sebar satu Malaysia. Apa? Jadi banyak tu. Makin ramai orang tahu, makin ramai orang duduk sebar-sebar, makin banyaklah kesalahan dia. Baik. Maka habis dah amal soleh. Habis amal soleh, yang kata muflih bagaimana tu? Habis dah amal soleh, tapi masih ada lagi orang, ada lagi orang yang tak selesai lagi. Boleh jadi 100 orang lagi tak selesai ni. Amal soleh, dia nak clear dengan amal soleh, habis dah amal soleh. Maka bagaimana pula selepas tu baki dia tak ada amal soleh nak bagi sebagai hutang tadi, bayaran tadi. Maka dia menanggung dosa orang tu sebagai balasan. Maka hak awal dia bawa amal soleh habis licin. Habis buat mari kepada dia pula dosa-dosa. Hak dosa dia pun boleh tentu lagi ni. Mari dosa orang pula. Walhamdulillah. Sampai begitu sekali. Baik tu hubungan tadi kita kena jaga segala hubungan hablum minallah hablum minan nas. Ini yang utamalah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, juga dengan makhluk Allah yang lain. Bukan boleh main suka-suka. Tak suka dekat kucing mari duduk sendiri kat kita terajar. Bapak dini tak boleh. Dia pun makhluk Allah. Jadi semuanya kita kena jaga. Kerana Allah Muhammad, kita hidup atas muka bumi ini, segalanya akan dinilai dan dihisap nanti di hari akhirat nanti. Kalau kita sebut tadi, dalam kehidupan kita ni, kita diuji dan diuji. Kadang-kadang kita kalah dengan ujian, ya, atau kita sebut tadi boleh jadi terlanjur, waliyadzubillah. Maka Allah beri peluang untuk bertaubat kepadanya. Selagi mana kita masih hidup, selagi mana tak sampai dua perkara kepada kita. Yang pertama, sampai nyawa ke ghargharah akum. Mana sampai nazak lah. Dan yang kedua, sebelum daripada matahari terbit daripada barat. Lepas dua tu terputus dah pintu taubat, tertutup dah pintu taubat kepada dia. Dia tengok pagi, bangun pagi, matahari terbit di barat dah. Tak ada taubat. Terputus. Contoh kita kata. Tu. Jadi selagi mana kita hidup ini, berusahalah untuk kita menggandakan amal soleh. Lebih lagi kita nak masuk Ramadan. Kan? Karena Ramadan kita sedia maklum bulan yang mubarak. Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan pelbagai macam kita sebutkan kelebihan yang Allah beri. Gandaan-gandaan amal soleh dalam bulan Ramadan. Selain daripada satu malam yang Allah beri, kemuliaan malam itu khairum min alfi syahr, melebihi 1000 bulan. Ya, dan pelbagai lagi.
Jadi dalam bulan Syaban ni berapa hari lagi, separuh bulan lagi, separuh lah, nisfu Syaban ni kita berusaha untuk memulakan langkah. Langkah kita sebutkan latihan untuk kita nak benar-benar bersedia dalam bulan Ramadan. Kerana ada orang kita sebut tadi kan, hak awal semangat, malam pertama, malam kedua letih dah, lembek dah. Biasanya malam pertama dah buka puasa lagi, puasa pun dah lagi kan. Tarawih mula-mula kan, tarawih mula-mula pula puasa lagi kan, masuk malam, masuknya maghrib, jadi malam tu mula tarawih, semangat. Malam kedua dah puasa dah, buka puasa tu pun dah kerana latihan tak kena. Buka puasa tadi makan macam-macam ni banyak. Punya dah. Ada lagi dah. Walaupun masjid buka, tahun sebelum tu duk marah ni. Apa ni masjid tutup ni, kami nak tarawih. Ni hak tahun ni. Tak apa. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bulan Syaban ni kita dah buat latihan untuk kita nak bersedia dalam bulan Ramadan agar dapat kita merebut peluang melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan dengan sebaiknya kan. Pastinya iaitu utamanya puasa lah. Tapi selepas daripada nisfu Syaban ni kita dilarang puasa dah bagi yang tidak biasa puasa. Mana dia tak puasa, lepas ni nak try puasa, terputus dah lah masa tu. Melainkan orang yang biasa puasa tak apa dituruhkan selepas daripada nisfu Syaban tu, dia amalan dia Isnin Khamis. Maka selepas nisfu Syaban dia masih lagi boleh Isnin Khamis. Yang dilarang betul apa tu 30 Syaban tu lah. Hak tu haram lah. Hak ni maksud masih lagi Allahumma salli ala Muhammad tidak digalakkan. Kerana kita tak biasa ya, maka tidak digalakkan kepada kita lepas nisfu Syaban tu puasa, tunggu Ramadan. Jadi kita dah tak puasa lah, tunggu Ramadan hari pertama nak puasa. Aduh, mari lembek. Saya tak biasa begitu kita sebut tadi, pelatihan tadi untuk kita nak benar-benar bersedia dalam bulan Ramadan. Ni boleh lagi ni 2 hari ada. Hari ni lepas dah aku ada minum apa sarapan pagi ni. Nak puasa 13 ni hari-hari putih ni, 13 hari ni, esok 14, lusa 15. Esok boleh puasa, lusa sunat ni 2 ni. 3 lah hari ni, esok lusa 3 hari putih kan. Dan hari ni tuan-tuan duk tengok apa tu menu sarapan pagi tu kira nampak sedap, tak puasa kan. Esok lusa boleh puasa. Mana sebagai latihan puasa, kalau tak puasa, kalau dah biasa puasa tak masalah. Isnin dia boleh puasa, Khamis dia boleh puasa ke depan sampailah sebelum Ramadan al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan apa tu kita sebutkan penganjuran qiyamul lail kita pada pagi ini serta dengan apa tu tazkirah subuh kita pada pagi ini sebagai momentum pertama kita lah untuk kita nak benar-benar bersedia dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ya, kalaupun hari ini kita bangun laksanakan solat pada seawal 4:30 pagi, mana kita kekalkan itu pada esoknya sampai Ramadan tu tak apalah, walaupun tak 4:30 pagi, 5:30 pun jadi dah. Ya, kerana subuh kita pun 6:12 dah ada setengah jam sebelum tu. Jadi dapat kita laksanakan beberapa solat sunat. Kalaupun kita tidak mampu lagi menjadikan amalan kita solat sunat tasbih, cukup kalau sekiranya kita mampu melaksanakan solat sunat tahajud sebagai amalan harian kita sebelum kita masuk bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang berusaha untuk menggandakan amal soleh, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang Allah beri peluang kepada kita lagi untuk menemui Ramadan untuk tahun ini insya-Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai golongan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran, dan mudah-mudahan segala amal soleh yang kita laksanakan pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang menjadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat nanti.
Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.